Dari segi pendidikan, kita haruslah mengadakan pendidikan berasaskan pertanian. Pendidikan pertanian perlulah dipupuk sejak awal persekolahan lagi. Ianya dapat memberi impak yang besar kepada pelajar, khususnya pelajar sekolah rendah dan tadika, kerana mereka akan diberi pendedahan awal tentang alam sekitar serta flora dan fauna. Pelajar juga dapat mengenal pasti cara-cara yang terbaik dalam mengeluarkan hasil pertanian tanpa menggunakan kos yang mahal dan bahan yang mudah didapati. Oleh itu, kita juga dapat mengurangkan import barang dari negara luar. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian yang bermutu tinggi. Oleh hal yang demikian, masalah krisis makanan dalam negara dapat dielakkan. Bidang agriculture ni memang mendapat permintaan yang tinggi sebab bila masih PKP tu hari lockdown, semua jenis bidang agak tergendala. Jadi pertanian ni makanan dia tak terjejas sangat. Setiap kali bulan Ramadan, Malaysia akan mencatatkan kedudukan tertinggi dalam pembaziran makanan. Hal ini telah menyebabkan berlakunya isu pembuangan sampah merata, longkang tersumbat serta pencemaran udara. Dengan adanya pendidikan berasaskan pertanian, masyarakat Malaysia dapat mengetahui kesan buruk krisis makanan yang tidak mencukupi, khususnya untuk negara luar. Kita seperti yang kita sering dengar, masyarakat dari Asia Tengah dan Afrika mengalami kebuluran yang tinggi sehingga mencatatkan kematian sepanjang tahun. Dari sudut ekonomi, kita perlulah mengoptimumkan penggunaan tanah terbiar. Analisis masalah. Pembangunan guna tanah yang pesat dan tidak terancang telah menyebabkan kawasan tanah pertanian berkurangan. Perkembangan guna tanah yang sangat ketara akibat daripada pertambahan penduduk yang pesat, peningkatan pembandaran dan kenaikan taraf hidup telah menyebabkan kehilangan kawasan tanah pertanian. Oleh hal yang demikian, perlunya pemantauan dan pengawalan untuk memastikan pengawalan tanah yang masih boleh didapati seperti tanah pertanian, kawasan lapang dan hutan. Ini adalah penting untuk mencapai pembangunan guna tanah yang mampan. Sebagai contoh, rancangan kerajaan tahun 2007 yang membenarkan projek pembinaan paip minyak, industri petrokimia dan industri sokongan telah melibatkan pengambilan 3,200 hektar tanah petani mada di daerah Yan Kedah. Ini mengakibatkan petani mada di kawasan tersebut hilang tanah sawah mereka sekaligus terpaksa berpindah keluar dari kawasan itu untuk memberi laluan kepada projek berkenaan. Pembangunan sektor bukan pertanian telah menyebabkan kehilangan tanah pertanian. Sebagai solusinya, tanah terbiar di negeri-negeri perlulah diusahakan untuk disewa atau dipajak bagi mewujudkan projek pertanian moden di samping untuk menghapuskan kemiskinan penduduk luar bandar melalui aktiviti pertanian. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, terdapat keperluan mengenai perkara tersebut, terutamanya dalam usaha untuk memastikan sekuriti makanan negara terjamin. Projek pertanian juga bertujuan sebagai sekuriti makanan dan perniagaan dengan objektif untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan meningkatkan pengeluaran tanaman makanan negara. Menurut bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, ketika ini terdapat banyak tanah kerajaan yang terbiar dan tidak dibangunkan selain tiada perancangan khusus untuk membangunkan tanah itu dalam masa beberapa tahun akan datang. Tambahan pula, import makanan negara meningkat pada kadar purata 3.5% setahun, sekaligus menyebabkan defisit. Oleh itu, langkah untuk memperkasa sekuriti makanan supaya tidak lagi bergantung kepada bekalan import agar mampu berdaya tahan daripada sebarang kejutan pada masa hadapan.
Bagi meningkatkan penghasilan makanan, tanah terbiar di bawah milik Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELKRA) dan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah (RISDA) perlu digunakan dengan baik sebagai tanah pertanian. Antara tanaman yang boleh diusahakan adalah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan kelapa. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan tanah terbiar yang digunakan untuk aktiviti pertanian mampu untuk memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Seterusnya, punca krisis makanan berlaku disebabkan oleh harga makanan dan baji yang semakin meningkat. Ini menyebabkan banyak pengeluaran urea dan amonia menghentikan operasi. Ini mungkin mengurangkan kadar penggunaan baja untuk musim tanaman seterusnya, memanjangkan dan mendalamkan kesan krisis makanan pada masa kini dan akan datang. Bagi mengatasi krisis makanan ini yang melanda di negara kita, penggunaan nanoteknologi perlu dilaksanakan secara berleluasa. Bidang nanoteknologi adalah bidang teknologi yang semakin berkembang pada masa kini. Nanoteknologi adalah satu teknologi yang melibatkan kajian ke atas bahan yang berskala nano, iaitu merangkumi saiz dalam sekurang-kurangnya satu dimensi dalam jumlah antara 1 hingga 1000 nanometer. Baja nano digunakan sebagai kaedah untuk meningkatkan kecekapan nutrien dan meningkatkan pemakanan tumbuhan. Berbanding dengan baja tradisional, baja nano adalah sebarang produk yang dibuat daripada partikel nanopartikel atau menggunakan nanoteknologi untuk meningkatkan kecekapan nutrien. Nanoteknologi dalam pertanian seperti baja nano dan racun perosak nano berfungsi sebagai pengawalan produk dan aras nutrien tanaman tanpa menyebabkan pencemaran tanah dan air serta memberikan perlindungan daripada haiwan perosak dan penyakit mikrob. Di samping itu, teknologi pembungkusan makanan menggunakan bahan nanoteknologi, misalnya bahan pembungkus makanan yang boleh memanjangkan jangka hayat makanan, mengekalkan kesegaran hasil pertanian sebelum proses seterusnya, membuka harapan baru bagi mengatasi krisis makanan. Kesimpulannya, kehadiran nanoteknologi kepada dunia diharapkan memberi satu alternatif bagi penyelesaian masalah global yang semakin mencabar dan ada kalanya di luar jangkaan pemikiran dan perhitungan manusia. Masalah di Malaysia atau krisis yang patut membimbangkan datangnya dalam bentuk yang amat asas, iaitu makanan kita. Umum mengetahui, negara banyak bergantung kepada import bahan makanan. Masalah bekalan timbul sekiranya negara pengeluar menghadapi masalah seperti kemarau atau banjir. Contoh jelas yang dapat diberikan, harga bawang merah yang melambung baru-baru ini. Meskipun Malaysia boleh dianggap berada di kedudukan yang baik di tangga ke-28 daripada 113 negara oleh Global Food Security Index, tetapi ia bukan lesen untuk negara terus selesa tanpa mengambil inisiatif bagi mengurangkan import negara. Negara perlu kurangkan import dan krisis bekalan makanan ini boleh ditangani sekiranya negara dapat membekalkan makanan melalui hasil pertanian dalam negara yang mencukupi tanpa bergantung harap kepada import. Pada abad ke-21, sektor pertanian perlu mendepani pelbagai cabaran dengan matlamat untuk menjamin bekalan makanan mencukupi secara mampan kepada penduduk dunia. Maka, revolusi hijau perlu beralih ke arah pertanian pintar iklim. Jelas, pertanian hari ini perlu mengekalkan kesihatan ekosistem, memperbaiki kemerosotan tanah dan pada masa yang sama mengatasi masalah pencemaran alam sekitar daripada penggunaan agrokimia dalam pertanian moden. Dengan cara yang lebih mesra alam, bagaimana pula? Mestilah dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani mengenai pertanian lestari dan efisien kepada sumber daya. Apa itu pertanian lestari? Pertanian lestari merupakan satu konsep pertanian mampan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Namun, bagaimanakah kita ingin mendedahkan pertanian lestari ini? Pertama, sediakan pelatihan yang fokus kepada pertanian lestari. Undang petani untuk menghadiri sesi latihan yang meliputi topik seperti pengelolaan tanah yang baik, penggunaan baja organik, pengendalian hama alami dan sebagainya. Dalam pelatihan ini,
ia akan memberi penjelasan yang komprehensif tentang manfaat dan implementasi pertanian lestari. Kedua, mengajak petani untuk melihat secara langsung pelaksanaan pertanian lestari yang diimplementasikan dan berinteraksi dengan petani yang sudah pun berpengalaman dalam bidang ini. Kunjungan semacam ini akan memberi contoh yang nyata dan inspirasi bagi petani. Ketiga, demonstrasikan pertanian lestari. Buatlah plot atau area demonstrasi di mana petani dapat melihat secara langsung bagaimana pertanian lestari ini dapat diterapkan. Petani dapat melihat dan belajar daripada demonstrasi ini serta mendapatkan pemahaman tentang langkah-langkah untuk menerapkan pertanian lestari.